Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada para hadirin sekalian. Selamat datang ke majlis forum yang dianjurkan oleh Unit Pendidikan Islam Kolej Matrikulasi Johor. Tajuk kita pada hari ini ialah tentang tokoh-tokoh Islam. Saya, Syazwan bin Syamrul, adalah moderator anda untuk forum sesi kali ini. Bersama saya iaitu dua orang panel, iaitu Muhammad Syarul Rizal bin Abdullah dan Muhammad Aziz Zikri bin Zulkifli. Kedua panel kita ini akan membincangkan tentang latar belakang dan sumbangan tokoh-tokoh Islam. Forum kita ini akan berlangsung dalam dua pusingan. Pusingan pertama adalah penjelasan mengenai latar belakang dan sumbangan tentang tokoh Syekh Idris Al-Marbawi dan Syekh Prof. Dr. Al-Wahab. Manakala pusingan kedua pula para panel akan menceritakan tentang Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan Prof. Tan Sri Datuk Dr. Ahmad Ibrahim. Selepas pusingan kedua, pihak majlis akan membuka sesi soal jawab bersama para hadirin atau bertanyakan soalan secara langsung dalam majlis ini. Untuk tidak melengahkan masa, saya jemput saudara panel 1 Muhammad Syarul Rizal untuk menceritakan tentang tokoh Syekh Idris Al-Marbawi. Dipersilakan saudara. Terima kasih saudara moderator Syazwan atas soalan yang telah diajukan sebentar tadi. Sebelum saya menerangkan tentang Syekh Idris Al-Marbawi, adalah lebih baik saya menerangkan apakah itu asyirah dari segi bahasa dan juga istilah. Asyirah ini dari segi bahasa bermaksud kebiasaan, jalan, cara dan tingkah laku. Dari segi istilah umum pula bermaksud perincian hidup seseorang atau sejarah hidup seseorang. Berbalik ke soalan yang saudara moderator Syazwan ajukan kepada saya, siapakah Syekh Idris Al-Marbawi ini? Beliau ini dilahirkan di kampung Misfalah di Mekah pada 28 Zulkaidah 1313 Hijrah bersamaan 10 Mei 1896 Masihi. Nama sebenar beliau ialah Muhammad Idris bin Abdul Rauf Al-Marbawi. Perkataan Al-Marbawi di hujung namanya adalah merujuk kepada kampung asal keluarganya, iaitu Lubuk Merbau yang terletak 10 km dari bandar Kuala Kangsar di negeri Perak. Ibu bapa beliau berasal dari kampung Lubuk Merbau, Kuala Kangsar, Perak. Sejak dari kecil lagi, Al-Marbawi telah menunjukkan akademik yang memberangsangkan. Beliau mendapat pendidikan awal seawal usia 4 tahun, di mana Al-Marbawi telah didedahkan dengan ilmu menghafaz Al-Quran sebelum memasuki kota Masfalah di kota Mekah 2 tahun kemudiannya. Al-Marbawi berjaya menghafaz 16 juzuk Al-Quran ketika berusia 10 tahun serta menghafaz kitab Ad-Dam dan Matan Ajrumiyah, matan asas ilmu Nahu. Pada tahun 1900, Al-Marbawi serta ahli keluarganya pulang ke tanah air dan meneruskan pendidikan beliau di Sekolah Melayu Lubuk Merbau, Perak sehingga lulus darjah 5 pada usia 15 tahun. Kecenderungan ilmiah yang tertambat kukuh dalam jiwanya telah mendorong beliau melanjutkan pengajian di beberapa buah sekolah, pondok yang merupakan institusi pendidikan Islam yang terpenting di alam Melayu ketika itu. Antaranya, Sekolah Pondok Syekh Wan Ahmad di Bukit Candan, Kuala Kangsar. Beliau menuntut ilmu di sana selama 3 tahun sebelum berpindah ke Pondok Tuan Hussein Al-Mas'udi di Kedah. Al-Marbawi turut menimba ilmu di Pondok Syekh Ahmad Fatani yang terletak di Bukit Mentajam selama 4 tahun dan menamatkan pengajiannya di Pondok Tok Kenali di Kelantan. Akhirnya, pada tahun 1924, beliau telah melanjutkan pelajaran di Universiti Al-Azhar, Mesir. Selain daripada menuntut ilmu, Al-Marbawi turut bergerak aktif dalam persatuan yang telah ditubuhkan pada tahun 1923, iaitu Al-Jam'iyah Al-Hariyah Al-Talabiyah Al-Azhariyah, dan merupakan salah seorang sidang redaksi majalah Seruan Al-Azhar yang cukup terkenal pada ketika itu. Dalam penulisan, beliau menggunakan nama Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Marbawi Al-Azhari.
Gelaran Al-Azhari digunakan bersempena pengajian beliau di Universiti Al-Azhar yang masyhur sebagai institusi pengajian terulun di dunia Islam. Berkat kesungguhan beliau menimba ilmu di sana, beliau berjaya mendapat ijazah aliyah dalam bidang pengajian Islam. Kamus Al-Marbawi merupakan karya paling awal dihasilkan dan sangat masyhur sekitar tahun 1925. Penulisan kamus ini adalah hasil desakan guru beliau semasa berada di Mesir, iaitu Syekh Abu Al-A'la Al-Falaki. Pada peringkat awal, kamus ini dicetak oleh beliau sendiri melalui pencetakan kepunyaannya, iaitu Al-Matba'ah Al-Marbawiyah di Kahira, Mesir. Penulisan kamus ini bermula dengan pendahuluan yang menggunakan kaedah dan tata cara penggunaan kamus, diikuti dengan penjelasan simbol-simbol yang digunakan dan diakhiri dengan pembincangan tentang hukum bergambar. Kamus ini disusun mengikut urutan abjad hijaiyah dan dibagikan kepada dua bahagian. Bahagian pertama bermula dengan huruf alif hingga huruf ain, manakala bahagian kedua pula bermula dengan huruf rain sehingga ya. Sumbangan Al-Marbawi dalam memperkayakan khazanah penulisan Islam di Nusantara tidak dapat dinafikan lagi, terutamanya dalam bidang tafsir. Walaupun beliau lebih terkenal dalam bidang hadis, tetapi sumbangan beliau dalam bidang-bidang lain tetap dihargai sekalipun tidak lagi dijadikan rujukan masa kini. Atas sumbangan dan jasanya dalam bidang keagamaan dan persuratan, beliau telah dianugerahkan ijazah kehormat Doktor Persuratan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia UKM pada 5 Julai 1980. Anugerah tersebut dikenakan oleh kaunselor Universiti Kebangsaan Malaysia ketika itu, iaitu Tunku Jaafar Ibni Almarhum Tunku Abdul Rahman, sempena Majlis Convocation Universiti Kebangsaan Malaysia ke-8. Kemasyhuran Al-Marbawi dalam bidang penulisan karya Islam terus mendapat pujian dan penghargaan sekalipun beliau telah kembali ke rahmatullah. Beliau telah dianugerah tokoh anugerah penulis pentas Perak oleh Putera Mahkota Perak, iaitu Raja Nazim Shah pada 28 Februari 2004 bersamaan 8 Muharram 1425 Hijrah, iaitu 15 tahun selepas beliau meninggal dunia. Penerimaan anugerah tersebut diwakili oleh anak beliau, Ustazah Maryam binti Muhammad Idris Al-Marbawi. Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi turut menerima anugerah dari Sultan Perak atas kegigihan beliau sebagai anak negeri Perak yang banyak menabur jasa dalam perkembangan ilmu Islam. Beliau dikurniakan anugerah Pingat Ahli Mahkota Perak pada 19 April 1988 yang disampaikan oleh Sultan Azlan Shah. Beliau adalah seorang tokoh ilmuwan yang warak dan amat mementingkan hubungan kekeluargaan. Orang ramai yang mengenali beliau ternyata amat menyenangi dan menghormatinya. Kepribadian mulia di samping ketajaman fikiran walaupun telah berusia 90-an. Penghayatan beliau terhadap ilmu, sifat rendah diri, di samping sifat dahagakan ilmu yang dimiliki tidak dapat dinafikan lagi. Beliau telah kembali ke rahmatullah ketika berusia 93 tahun pada hari Jumaat, iaitu 13 Oktober 1989 jam 8.30 pagi di Hospital Besar Ipoh. Penerimaan anugerah tersebut diwakili oleh anak beliau, Ustazah Maryam binti Muhammad Idris Al-Marbawi. Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi turut menerima anugerah dari Sultan Perak atas kegigihan beliau sebagai anak negeri Perak yang banyak menabur jasa dalam perkembangan ilmu Islam. Beliau dikurniakan anugerah Pingat Ahli Mahkota Perak pada 19 April 1988 yang disampaikan oleh Sultan Azlan Shah. Beliau adalah seorang tokoh ilmuwan yang warak dan amat mementingkan hubungan kekeluargaan. Orang ramai yang mengenali beliau ternyata amat menyenangi dan menghormatinya. Kepribadian mulia di samping ketajaman fikiran walaupun telah berusia 90-an. Penghayatan beliau terhadap ilmu, sifat rendah diri, di samping sifat dahagakan ilmu yang dimiliki tidak dapat dinafikan lagi. Beliau telah kembali ke rahmatullah ketika berusia 93 tahun pada hari Jumaat, iaitu 13 Oktober 1989 jam 8.30 pagi di Hospital Besar Ipoh, Perak. Jenazah beliau disemayamkan di tanah perkuburan Islam Kampung Lubuk Merbau, Kuala Kangsar, Perak. Bagi mengenang jasa beliau, namanya telah diabdikan di sebuah sekolah di sebuah kolej kediaman di Universiti Kebangsaan Malaysia dengan dikenali sebagai Kolej Idris Al-Marbawi.
Namanya juga diabadikan di sekolah tempat beliau menuntut ilmu di kampung Lubuk Melbau, iaitu Sekolah Kebangsaan Syekh Muhammad Idris Al-Malbawi. Terima kasih kepada panel 1 atas penjelasan tentang Syekh Idris tadi. Syukur kepada Allah dapat kita ketahui tentang latar belakang dan suara beliau. Ternyata beliau merupakan tokoh yang hebat yang jarang kita temui pada zaman ini. Untuk meneruskan pusingan satu ini, saya menjemput panel 2 Muhammad Aziz Zikri untuk menceritakan tentang Syekh Dr. Wahbah. Persilakan saudara panel 2. Terima kasih atas soalan moderator. Jadi, siapakah Syekh Prof. Dr. Wahbah ini? Beliau dilahirkan di Bandar Daerah Atiyah, Utara Damsyik, Syria pada tahun 1932. Bapanya bekerja sebagai seorang petani. Dr. Wahbah belajar syariah di Universiti Damsyik selama 6 tahun dan lulus pada tahun 1952 dengan cemerlang. Kemudian, Dr. Wahbah melanjutkan pendidikan Islam di Universiti Al-Azhar yang prestij, di mana beliau sekali lagi menamatkan pengajian dengan cemerlang pada tahun 1996. Selepas menamatkan pengajian, beliau juga menerima ijazah dalam pengajaran bahasa Arab di Universiti Al-Azhar. Sejak tahun 1963, beliau telah mengajar di Universiti Damsyik, di mana beliau telah meraih gelaran profesor sejak tahun 1975. Beliau menjadi ahli dalam Royal Society untuk mendidik tamadun Islam di Amman, Jordan, serta banyak lagi badan-badan Islam di seluruh dunia termasuk Majlis Syariah Al-Iftah, Akademik Fiqh Islam di Jeddah, Arab Saudi dan Sudan. Beliau juga merupakan pengerusi Institut Pendidikan bagi Institut Kewangan Islam. Selain itu, beliau turut berkhidmat sebagai perundang dalam bidang syariah Islam kepada syariat syarikat dan institusi kewangan Islam termasuk Bank Islam Antarabangsa. Beliau turut dikenali sebagai pendakwah Islam yang terkenal dan kerap muncul dalam televisyen dan radio. Dulu, beliau merupakan imam dan pendakwah di Masjid Usman di Damsyik. Dalam bidang akidah, Dr. Wahbah mempertahan ahli sunnah wal jamaah yang terdiri daripada kelompok Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Menurut beliau, mengikut salah satu daripada 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali adalah tidak wajib. Menurut beliau juga, sambutan Maulid Rasul adalah diharuskan. Selain itu, beliau berpendapat adalah dibenarkan untuk bertawasul kepada Nabi dan para wali. Wahbah Az-Zuhaili, ulama fikih kontemporer dipanggil Allah SWT pada hari Sabtu 8/8/2015 pada waktu petang waktu setempat. Beliau meninggal pada malam Sabtu 8 Ogos di usia 83 tahun. Terima kasih saudara panel 2 tentang penceritaan kisah hidup Syekh Dr. Wahbah. Dapatlah kita ketahui tentang karya-karya beliau yang terkenal di dalam kelompok umat Islam. Tanpa membuang masa lagi, marilah kita teruskan ke pusingan yang kedua, iaitu Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan Prof. Tan Sri Datuk Dr. Ahmad Ibrahim. Marilah kita menjemput sekali lagi ahli panel 1 saudara Syahrul untuk menerangkan atau menceritakan tentang Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dipersilakan sampai. Terima kasih moderator. Siapakah Syekh Yusuf ini? Nama sebenar beliau ialah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Beliau telah lahir pada tanggal 9 September 1926 di Saftura, Mesir. Bapaknya meninggal dunia ketika beliau masih lagi kanak-kanak dan berusia sekitar 2 tahun. Beliau dipelara oleh ibu, bapa saudara dan datuknya. Ketika berada di peringkat menengah, ibunya meninggal dunia. Beliau terkenal dengan kepintaran dan ketajaman ilmunya. Sejak kecil, beliau sentiasa mendapat tempat pertama kecuali pada peperiksaan akhir di peringkat menengah. Beliau telah mendapat tempat kedua di seluruh Mesir dengan perbezaan setengah markah sahaja dengan individu tempat pertama. Beliau seterusnya melanjutkan pelajarannya ke Universiti Al-Azhar dalam kuliah Usuluddin. Beliau memilih universiti ini walaupun telah ditawarkan ke Dar al-Ulum Kahirah. Antara jawatan yang disandang oleh beliau ialah pengarah Kolej Agama Qatar selama 12 tahun sejak tahun 1961, pengarah bahagian pengajian Islam di Fakulti Pendidikan pada tahun 1973
Presiden Al-Ittihad Al-Alami lil Ulama Muslimin, Kesatuan Ulama Islam Sedunia dan banyak lagi. Beliau banyak menyampaikan dakwah dan membentangkan kertas kerja di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Begitu juga, beliau banyak menghasilkan karya ilmiah yang bermutu tinggi. Oleh beliau ialah pengarah Kolej Agama Qatar selama 12 tahun sejak tahun 1961. Pengarah bahagian pengajian Islam di Fakulti Pendidikan pada tahun 1973, Presiden Al-Ittihad Al-Alami lil Ulama Muslimin, Kesatuan Ulama Islam Sedunia dan banyak lagi. Beliau banyak menyampaikan dakwah dan membentangkan kertas kerja di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Begitu juga, beliau banyak menghasilkan karya ilmiah yang bermutu tinggi sehingga menjadi rujukan sama ada fatwa atau pendapatnya oleh para ulama. Beliau sangat diminati oleh umat Islam seluruh dunia. Bahkan, buku-buku tersebut telah diulang cetak berpuluh kali dan diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa. Ramai tokoh ulama dan cendekiawan Islam kontemporer yang memuji ketokohan dan keilmuan mendalam yang dimiliki oleh beliau. Lebih menarik lagi, antara pengiktirafan yang diperolehnya adalah daripada guru-gurunya sendiri. Pada 18 Disember 2009, beliau dinobat sebagai tokoh Ma'al Hijrah peringkat antarabangsa sempena sambutan Ma'al Hijrah 1431 di Malaysia. Timbalan yang di-Pertuan Agong Sultan Abdul Halim Muazzam Shah menyampaikan anugerah itu di Pusat Convocation Antarabangsa Putrajaya PICC di Malaysia. Dr. Yusof memperoleh wang tunai sebanyak RM100,000, sebuah plak, pingat dan sijil penghargaan. Terima kasih Pendengar 1 atas penerangan yang jelas tentang Dr. Yusof Al-Qaradawi tadi. Dapat juga kita ketahui tentang kebijaksanaan beliau sejak kecil lagi. Beliau juga melahirkan banyak tokoh yang terkenal. Tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita menjemput panel kedua kita, iaitu Saudara Haziq Zikri menceritakan tentang Prof. Tan Sri Dato' Dr. Ahmad Ibrahim. Dipersilakan saudara. Terima kasih saudara moderator. Nama sebenar beliau adalah Profesor Emeritus Tan Sri Ahmad bin Muhammad Ibrahim. Beliau lahir pada tahun 15 Mei 1916 di Singapura. Keluarga beliau berlatar belakangkan pendidikan agama. Ayah sendiri beliau adalah seorang doktor yang aktif dalam aktiviti sosial berkaitan umat Islam. Beliau dikatakan sangat bijak ketika di bangku sekolah. Beliau sering mendapat tempat pertama di dalam kelas serta cemerlang bagi setiap subjek, sehinggakan pihak sekolah terpaksa mengatakan peraturan setiap pelajar hanya boleh menerima 3 anugerah sahaja setahun. Beliau menamatkan pengajian di Institut Raffles seawal umur 14 tahun dan kemudian beliau melanjutkan pengajian ke Kolej Raffles dan memperoleh sarjana muda sastra. Setelah tamat pengajian di kolej tersebut, beliau berjaya melanjutkan pelajaran ke Kolej St. John, Cambridge melalui beasiswa Queen yang diterima beliau. Antara pencapaian terbaik beliau adalah memperoleh kesudian kelas pertama dan ekonomi Tripos 1 George Long Prize dalam bidang undang-undang Rom dan juga kepujian kelas pertama dalam Law Tripos 2. Di samping segala pencapaian dan kepandaian beliau dalam bidang akademik, tidaklah menjadikan beliau seorang yang bongkak dan membangga diri. Malah, beliau digambarkan seorang yang sentiasa merendah diri dan menghormati orang lain. Beliau adalah seorang pendiam, tidak suka berbual kosong. Beliau sentiasa dalam keadaan berwuduk. Daya ingatan dan pemikirannya sangat kuat walaupun berusia 80 tahun. Beliau memulakan kerjaya sebagai magistrat pada tahun 1946 dan kemudian menjadi hakim pada tahun 1947. Pada tahun 1948, beliau menjadi pensyarah di Kolej Raffles sebelum menjadi peguam bela pada tahun 1949 hingga tahun 1955. Prof. Ahmad Ibrahim memainkan watak yang sangat penting ketika menjadi peguam bela bagi mak angkat Nazrah Cik Aminah Muhammad yang merayu untuk dikembalikan hak penjagaan dan Nazrah tidak dimurtadkan. Nama Prof. Ahmad Ibrahim mula terkenal dan disanjung sebagai hero umat Islam ketika itu. Pada tahun 1966, beliau dilantik sebagai peguam negara Singapura yang pertama. Lantikan tersebut adalah bersandarkan pengalaman beliau yang luas dan penerangan di Singapura dan pengetahuan yang mendalam tentang undang-undang sivil.
Setelah 22 tahun berkhidmat di Singapura, Prof. Ahmad Ibrahim memohon kerakyatan Malaysia dan mula berkhidmat sebagai Profesor bagi pengajian perundangan di Universiti Malaya. Pada tahun 1972, Fakulti Undang-Undang ditubuhkan. Prof. Ahmad Ibrahim dilantik sebagai dekan pertama fakulti tersebut dari tahun 1972 hingga 1983. Prof. Ahmad Ibrahim juga adalah pengasas kepada Kuliah Undang-Undang di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM yang kemudiannya diberi nama sebagai Kuliah Undang Ahmad Ibrahim sempena nama beliau. Hasil kuliah ini lahirlah ramai graduan yang menjadi pengamal undang-undang yang mempunyai semangat untuk memartabatkan Islam dalam perundangan di Malaysia. Beliau adalah contoh pejuang agama Islam yang betul-betul komited mahu memperkasakan syariat Islam sehingga ke akhir hayat. Siap akhirnya buku saya, kata beliau kepada setiausahanya ketika menyerahkan manuskrip buku terakhir beliau yang berjudul Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia. Keesokan harinya, beliau disahkan meninggal dunia. Hari duka tersebut jatuh pada tahun 18 April 1999 bersamaan dengan 1 Muharram 1420 Hijrah. Terima kasih panel 2 penerangan yang jelas tentang Prof. Tan Sri Dato' Dr. Ahmad Ibrahim. Dalam pencerahan tersebut, kita dapat mengetahui serba sedikit tentang kisah hidup beliau dan sumbangannya di Malaysia pada hari ini. Oleh itu, marilah kita membuka sebarang pertanyaan dari para penonton. Di sini saya telah mendapat sebuah soalan yang berbunyi, berdasarkan tokoh-tokoh yang telah panel 1 kita terangkan, apakah nilai-nilai yang boleh kita contohi untuk menjadi hebat seperti mereka? Soalan yang bijak. Jadi saya persilakan saudara panel 1 untuk menjawab soalan tersebut. Terima kasih Tuan Moderator atas soalan yang telah saudara kemukakan. Pada pendapat saya, antara nilai yang boleh dicontohi ialah dahaga akan ilmu. Apabila seseorang itu mempunyai nilai tersebut dalam diri mereka, ia mampu membantu diri kita dalam proses pembelajaran kerana adanya nilai yang tidak pernah rasa puas dengan ilmu yang telah dia miliki. Seperti Syekh Al-Mabawi yang memulakan pengajiannya seawal 4 tahun dan menyambung pengajian beliau di merata tempat untuk mencari ilmu. Saya harap jawapan ahli panel kita dapat memuaskan hati para penonton tadi. Soalan terakhir pula berbunyi begini. Apakah karya-karya yang telah dihasilkan oleh Dr. Wahab? Di sini saya ingin menjemput saudara panel 2 Muhammad Aziz Zikri untuk menjawab pertanyaan ini. Silakan saudara. Jadi Dr. Wahab telah banyak menghasilkan karya, namun karya yang terkenal adalah Harta al-Haq fi al-Fiqh al-Islami, Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh, Usul al-Fiqh al-Islami, Al-Fiqh al-Sya'i al-Muyassar, dan Al-Fiqh al-Islami ala Madhab al-Maliki. Kesimpulan dari perbincangan ini, kita dapat mengetahui atau mengenali dengan lebih dalam tentang tokoh-tokoh Islam. Selain itu, tokoh-tokoh Islam dapat dibentuk dengan sikap dan personaliti yang baik. Di samping itu, sumbangan tokoh-tokoh Islam tersebut telah memberi impak yang kuat sehingga masa kini. Cukuplah sampai di sini sahaja sebagai penutup bicara. Bermanis kata, izinkan saya memberi serangkap pantun. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Andai tersilap tutup bicara, jari disusun maaf dibita. Sekian, terima kasih.